masalah yang berkaitan dengan tawassul ini merupakan masalah yang ada khilaf. Ada ulama yang tidak membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Bagaimana orang Melayu kita ni tuan-tuan bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan meninggal dunia dengan berkat kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau ini memberikan keluasan rezeki kepada aku. Boleh tak boleh macam itu? Itu perasaan khilaf. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Aliran Ibn Taimiyah, Muhammad Abdul Wahab dan ulama-ulama Arab Saudi, kebanyakan mereka tidak membenarkan tawassul dengan cara tersebut. Tetapi ada aliran sebagian ulama yang lain, terutamanya syuyukh tariqah, iaitulah ulama-ulama yang terlibat dengan tasawuf dan tarikat, mereka mengharuskan perkara tersebut. Kata guru saya Syekh Zaki Ibrahim rahimahullah ta'ala, seorang ulama daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia ini adalah merupakan sesuatu yang diharuskan. Tapi katanya bukanlah maknanya bertawassul dengan tubuh badan orang tersebut, bukan bertawassul dengan badan tubuh orang yang dah meninggal dunia itu, tetapi dia kata bertawassul dengan makna iman, dengan makna amal soleh, dengan makna kedudukan maqam orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana amal soleh, iman dan maqam itu adalah merupakan sesuatu yang kekal dan mempunyai maqam dan kedudukan yang tertentu di sisi Allah, maka ianya adalah merupakan sesuatu yang diharuskan. Ini pendapat ini perkara khilafiyah. Jadi kalau siapa nak tawassul, silakan. Tak mau tawassul, sudah. Ada seorang ustaz semalam cakap dengan saya, dengan dari majlis budak sekolah, dia mengajarlah tentang nasyid tawassalna bi ahli badrin ya Allah, kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan ahli badar. Maka tiba-tiba dia kata ada kawan dia yang tuan lagi kata, ini tak boleh, kita mengajak ni benda syirik oleh budak-budak ni, mana boleh. Tak sepatutnya tuan-tuan, ini persoalan khilafiyah, tak perlu dibantah, tak perlu diingkari. Yang kita ingkari ini tuan-tuan perkara usul, perkara sepakat. Kalau yang ada khilaf, tak perlu diingkari. Masing-masing ada pendapat, masing-masing ada hujah. Lalu saya sebut, kita nak bangkang, bukan bangkang orang bayar baca kunut. Kita nak bangkang, bukan bangkang orang yang tak baca kunut. Yang kita bangkang, yang kita ingkar adalah orang yang tidak melakukan solat subuh. Itu harusnya. Lalu saya sebut. Ini tuan-tuan, kita bawa tentang perkara usul, bukan perkara siapa-siapa, perkara suruh. Jadi tuan-tuan, jadi bermula daripada itu tuan-tuan, kerajaan Turki ini dia berkembang. Tetapi di penghujung abad yang ke-19, di penghujung abad ke-20, di awal abad ke-20 dan di hujung abad yang ke-19, dia telah pun mengalami kemerosotan akibat daripada keadaan politik yang berlaku. Lebih lagi lah dengan pemikiran baru yang mula masuk dalam kerajaan Osman itu sendiri, dan akibat juga daripada berlakunya revolusi Prancis yang berlaku di Barat. Maka obat ni mereka juga telah sampai ke negara Islam. Jadi di awal abad ke-19, di hujung abad ke-19 ini juga tuan-tuan, banyak isu-isu di Barat telah bermasuk ke negara Islam. Di antara isu yang saya masih ingat, iaitu isu yang berkaitan dengan insurans. Sebelum itu tuan-tuan, di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman lepas itulah zaman Abbasiyah, Umayyah ni, ulama-ulama tidak berbicara tentang masalah insurans. Tapi bermula di hujung abad yang ke-19 ini dan di awal abad yang ke-20, isu-isu ini tuan-tuan mula dibicarakan oleh ulama Islam. Jawapannya kenapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah tuan-tuan, kerana apa? Kerana orang Barat telah pun membawa masuk isu ini ke dalam negara Islam.
Mereka mensyaratkan berbagai syarat kalau nak buat hubungan perdagangan dengan mereka, mulai laut, dikenakan pembayaran insurans yang tertentu. Maka ulama pada ketika itu terpaksa bercakap tentang masalah insurans, apa hukum insurans dalam Islam. Waktu itulah maka salah satu ulama yang cakap tidak lain dan bukan adalah Syekh Ibn Abidin daripada mazhab Hanafi, dia mengatakan insurans itu merupakan sesuatu yang haram. Waktu itu lagi haram, bukan zaman kita lagi haram, zaman itu waktu dulu pun haram. Ini di hujung abad ke-19 sebelum masuknya abad ke-20. Jadi di awal abad ke-20 serangan sekular semakin kuat. Yang dikatakan Fasluddin Al-Siyasah terlalu kuat, dan akhirnya tuan-tuan Kamal satu telah berjaya menguasai Turki sampai zaman Atatürk ni tuan-tuan. Dia buat hukum hudud, bukan sekadar hukum hudud dia buat, tetapi dia juga telah melarang orang melakukan azan dalam bahasa Arab. Azan di zaman dia itu dilakukan dalam bahasa Turki. Berat tuan-tuan, sampai lagi kesan-kesan dia orang Turki. Kalau kita tengok orang Turki baca tasbih, tuan-tuan semua dah kenal kan? Puasa tak? Dia bawa di Kaabah tu, dia terkeliru macam mana tuan-tuan. Dia tak kata Allah Akbar kan? Orang Melayu kita yang jauh di benar Arab ni tuan-tuan, pasal bahasa Arab kita. Tapi orang Turki yang mereka ni dekat dengan Arab, bukan jauh mana pun dengan Arab. Tapi apa jadi? Oleh kerana sesat sekular setelah berbuat, tasbih pun sebut dah betul. Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan perempuan banyak boleh. Dia tak kata Allahu Akbar. Dia rasa kita nak ajak dia pun dia kata. Bermakna sesat sekular Turki ni terlalu kuat. Dibuat sistem khalifah. Diisytiharkan Turki ini sebagai sebuah kerajaan sekular. Yang dikatakan dia merupakan kerajaan sekular yang tidak ada kaitan dengan agama. Sekular, dunia-dunia lah. Yang dikatakan agama ni di mana? Di masjid, di surau, di tempat-tempat ibadat. Berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan pentadbiran. Ini tidak ada kaitan dengan agama. Ini dunia. Ini yang ikut cara kita. Jadi undang-undang Islam, termasuklah undang-undang hudud, kesemuanya dibuang. Habis. Tukar habis. Jadi pembenar seperti itulah tuan-tuan, yang dikatakan kerajaan Osman yang Turki ini merupakan sebuah kerajaan besar. Kemudian dibahagi-bahagikan kepada barat. Adanya yang disebut sebagai Jordan, Lebanon, Suria hari ini tuan-tuan, dan Arab Saudi itu sendiri adalah daripada pemecahan kerajaan Osmani Turki. Ini tuan-tuan hebat. Ini Saudi tuan-tuan dia sambut kemerdekaan dia. Saudi pun pelik juga, dia sambut hari merdeka, tapi tak sambut hari Maulid tadi. Pelik tuan-tuan. Merdeka dia tu pula tuan-tuan. Merdeka dia bukan merdeka daripada Britain, bukan merdeka daripada Rusia tak. Dia merdeka daripada kerajaan Islam. Tapi itu yang disebut. Itu yang dia sambut. Ini masalah tuan-tuan. Dia merdeka daripada kerajaan Islam Osmani Turki. Bangga dia. Kita ni bebas kerajaan Islam Turki. Bangga dia. Ini yang tengah-tengah kita pun tak setuju. Sambut kemerdekaan ni macam tu boleh. Tapi sambut Maulid Nabi sebab dia tak boleh. Ini tak betul lah tuan-tuan. Tak betul lah. Patutnya Nabi itu ialah kita sambutlah. Dia merupakan punca rahmatan lil alamin, punca rahmat kepada kalian alam. Baik tuan-tuan. Apa jadi? Sujud dibuat. Kerajaan-kerajaan yang pun nasihat tulang juga. Adalah dibuat. Di Malaysia kita semenjak dia tu Nasrul lagi habis. Lepas itu habislah. Sampailah mereka pun ialah yang kita tengoklah. Tidak ada apa yang dikatakan sebagai undang-undang hudud. Persoalannya tuan-tuan, apakah yang dikatakan undang-undang hudud itu? Satunya zina, yang keduanya mencuri,
Yang ketiganya minum arak. Yang keempatnya merompak. Yang kelimanya qazaf. Qazaf, iaitulah melakukan tuduhan zina. Kenapa undang-undang ini tuan-tuan dinamakan sebagai undang-undang hudud? Apa makna hudud? Hudud itu maknanya had. Allah Ta'ala ni dia menghadkan. Kalau langgar, kena. Langgar, kena. Sama ada kena itu, kena seksa itu di dunia ataupun di akhirat. Kita langgar, kita tak semayang, ya, kita kena seksa nanti di akhirat. Tapi di dunia ni tuan-tuan, ada undang-undang. Ya, undang-undang watak sesuai ini telah untuk ajak anak. Tapi Allah Ta'ala tidak nafskan dalam Quran. Nabi Muhammad SAW juga tuan-tuan, dia pun tak nafskan dalam hadis-hadis dia. Jadi Allah Ta'ala tidak nafskan dalam Quran. Berbeza dengan 5 perkara. Berkaitan dengan zina, berkaitan dengan minum arak, berkaitan dengan merompak, berkaitan dengan mencuri, berkaitan dengan tuduhan zina. Kelima-lima ini undang-undangnya disebut dalam Quran. Menurut kata, undang-undang ini merupakan satu undang-undang yang besar. Dia merupakan kemuncak kepada syariat Islam. Sekarang ini ada dakwah mengajak orang supaya melaksanakan syariat Islam. Jadi ada syariat yang kecil, masalah masuk tangga, ada syariat Islam. Masalah keluar tangga, ada syariat Islam. Masalah makan, masalah minum, ada syariat Islam. Masalah nak tidur, nak berehat, ada syariat Islam. Masalah yang berkaitan dengan hak penjiranan, ada syariat Islam. Masalah yang berkaitan dengan hubungan suami isteri, suami dengan isterinya, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, ada juga dalam syariat Islam. Semua ada undang-undang Islam. Tapi undang-undang ni dia tak sama dengan kelima-lima ni. Sebab yang lain yang banyak itu dia merupakan undang-undang, tapi yang 5 ni dia merupakan kemuncak kepada semua undang-undang yang ada. Yang lain memang kita boleh buat. Masuk tanah kita buat sendiri. Macam mana kita nak masuk mula-mula, nak keluar macam mana, nak buang air besar macam mana, nak buang air kecil macam mana, nak makan macam mana, nak minum macam mana. Ini semua kita buat sendiri. Anak yang belum lagi dewasa tak semayang, undang-undang Islam kata kena pukul. Kita boleh buat. Tapi yang berkaitan dengan 5 ni tuan-tuan, kita boleh buat tak? Tak boleh buat. Kita berjalan tengah-tengah badan bolos, tengok tengah-tengah badan tu, ingat kok binatang apa? Pokoknya tengok-tengok tu, rupanya orang, tuan-tuan. Tengok-tengok orang, tuan-tuan. Tapi lokak, kalau lokak, tuan-tuan, macam binatang buat. Rupanya orang, tuan-tuan. Rupanya Amerika ni sedang buat marah di situ, tuan-tuan. Boleh tak buat undang-undang Islam, tuan-tuan? Ya, tak dapat, tuan-tuan, tak dapat. Sebab apa? Sebab kelima-lima ni tuan-tuan, tanggungjawabnya diserahkan kepada pemerintah. Jadi mereka itulah yang wajib menjalankan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan sudut ini. Semuanya tuan-tuan, syariat Islam ketika mana meminta orang Islam ni melaksanakan hudud, syariat Islam ni mengenalkan apa? Mengenalkan undang-undang yang sangat ketat. Ketat. Kalau mencuri itu banyak mana. Kalau dia mencuri tuan-tuan mencuri reka yang tak terkunci, adakah boleh potong tangannya? Dia ada syaratnya. Kalau dia masuk dalam rumah tu, dia tengok di tengah rumah tu atas meja seluar tu, ada duit yang banyak ditinggalkan di atas meja, dia pun ambil duit tu. Boleh ke kena potong tangan? Tak boleh. Dia ada syarat-syaratnya. Benda yang itu mestinya sekian banyak disimpan di tempat yang mesti merupakan satu peti simpanan. Kalau setakat simpanan biasa letak di meja, wang banyak letak di meja, wang curi. Ni bukan salah orang yang mencuri, salah wang yang ada wang banyak jadi tuan-tuan. Dia tak mesti jaga wangnya. Jadi orang yang mencuri macam tu dia tak kena potong tangan. Bermakna dia ada peraturan yang mesti kena laksanakan.
Termasuklah yang kita tahu dalam isu yang berkaitan dengan zina. Undang-undang yang sangat besar. Disyaratkan 4 orang saksi yang menyaksikan pelakuan tersebut. Sebagaimana batang celak masuk ke dalam botol celak. Sebagaimana keris masuk ke dalam sarungnya. Sebagaimana seorang ibu burung, mak burung dia menyuapkan makanan ke dalam mulut anaknya. Saksi betul-betul tuan-tuan. 4 orang. Cukup ketat. Sebab apa? Sebab isu ni tuan-tuan dia berkaitan dengan marwah, dia berkaitan dengan keturunan. Takut-takut nanti tersilap. Sebab tu kata Nabi, li'an ukhti'a fil 'ardi khairun min an ukhti'a fil 'uqubah. Bagi saya ni, kalau saya ni tersalah dalam memaafkan, saya ni memaafkan, saya ni tidak menjatuhkan hukuman, kata Nabi, itu lebih saya sukai daripada saya ni tersalah pada menjatuhkan hukuman. Bermakna dicarikan kemaafan lebih dahulu. Kalau boleh tu tak mau jatuh hukum, biarlah. Takut-takut nanti jatuh hukum, umpamanya tersalah, itu lebih saya tak sukai, kata Nabi. Saya lebih suka saya ni tak jatuh hukum. Sebab tu datang Ma'is kepada Nabi, laqad zanaitu ya Rasulullah. Nabi pun tak tahu paling. Laqad zanaitu ya Rasulullah, kali kedua Nabi paling lagi. Nabi tak mau depan lah. Benda ni benda yang tak mau dengar. Tak mau dengar, tak mau tuan-tuan. Tak mau lagi tayang. Tayang lagi tak mau tuan-tuan. Dengar pun tak mau. Tak mau lagi tayang lagi tak mau. Datang kali ketiga, tak mau. Kali keempat, contoh lompat depan Nabi. Laqad zanaitu ya Rasulullah. Dia kata, aku zina sungguh, wahai Rasulullah. Nabi pun mula tanya lah. Yang cukup kali 4 baru Nabi tanya, Abidah Junun, engkau ni gila lah. Nabi tak mau terima tuan-tuan. Sebab dengar pun tak mau. Datang orang kawan, cik, tengok. Cik, gua nak tengok apa? Perempuan yang dia buka kat saya, dia nak pula tuan-tuan. Yang tok mampu ni. Oh, dia kata, tengok macam lipat dekat kau ni tak? Tak mau buat puan lipat. Kawan saya ni, dia ustaz gajah. Ustaz gajah, ustaz Hussein. Apa dia kata kat saya? Lama dah tak jumpa, saya tu dah tahu dah, saya jadi macam mana lah. Maksudlah lama tak jumpa ni, bahaya juga. Dah lama tak jumpa ni tu bahaya, macam-macam pandangan, macam-macam aliran dah masuk. Kalau berjumpa dulu, kita tahu lah perkembangan macam mana. Dia kata, Syed, tengok pupa dia. Betul ya? Macam betul ya dah? Macam betul ya? Dia kata kat saya macam tu. Saya kata, sama ada betulkah, tak betulkah, Islam kata, tak boleh percaya. Dia tanya kata apa lah tu. Islam ajar kita jangan percaya. Sebab apa? Mana ada 4 orang saksi. Mana ada 4 orang saksi, tak ada. Kalau tak ada 4 orang saksi, jawapannya no. Tolak. Kalau kita percaya, apa maknanya? Kita juga samalah dengan orang yang bawa berita tersebut. Kalau orang yang bawa berita tersebut, hukumannya ialah hukuman hudud yang satu lagi. Dinamakan pada hukuman qazaf, 80 rotan. Kita yang percaya juga pun 80 rotan lagi juga. Murah lah. Percaya. Islam mensyaratkan syarat yang ketat 4 orang saksi, dan saksi itu mestilah saksi yang adil. Islam adil. Kalau kata Islam, dia tuan-tuan tak adil. Mana adil ni tuan-tuan? Islam tapi tak semayang. Ataupun semayang tak cukup. Semayang lah, dia kata kadang-kadang. Tak pakai juga. Mesti saksi yang adil, yang diterima, yang boleh dipercayai. Betul. Sama kuasa ini juga tuan-tuan, saksinya dia kata Hongkong. Kita ada ni ya, Hongkong. Dan kita pakai tuan-tuan. Macam mana? Kali kita pakai.
Ini tuan. Mesti adil. Oh, berat. Kalau macam tu tuan-tuan, berat. Islam mensyaratkan syarat yang sangat ketat. Sebab apa ni? Sebab sesuai dengan kata Nabi, li'an ukhti'a fil afwi khairun min an ukhti'a fil uqubah. Ini ada bawa hadis ni tuan-tuan dalam kitab dia. Kata Nabi, saya ni tersalah saya dalam tidak menghukum, kata Nabi, lebih baik, lebih saya sukai daripada saya ni tersalah pada menghukum. Lebih baik saya tak boleh terhukum. Tak apa, tersalah tak apa. Itu lebih baik bagi saya daripada saya ni menjatuhkan hukum dan saya tersalah ketika anak saya jatuh hukum. Ini kata Nabi. Jadi bermakna benda ni tuan-tuan, ada undang-undangnya dalam Islam. Jadi maknanya tuan-tuan, undang-undang hudud ni tuan-tuan, dia merupakan tanggungjawab pemerintah. Okey, itu satu. Yang kedua, Islam mensyaratkan syarat yang ketat. Kalau syarat yang ketat ni, maka undang-undang hudud ni tidak boleh dijatuhkan. Bukan orang tidak boleh diasalkan, asal benar asal. Masalahnya tuan-tuan, kerajaan-kerajaan yang ada pada hari ini, asal benar. Apakah nak jatuhkan? Sekarang sepatutnya dia asalkan. Tapi ialah oleh kerana dia kata kita ni macam-macam lah belasan berbagai ekonomi dan sebagainya, tak payah lagi dia kata. Tak apalah. Banyak undang-undang kita yang tak besar. Tapi kita sebagai orang Islam yang pertamanya kita kena yakin kata Islam itu adalah merupakan penyelesaian kepada semua masalah yang berlaku dalam masyarakat. Bermakna Islam dengan akidahnya, dengan syariahnya, dengan akhlaknya, dengan segala sistemnya, dengan segala perundangannya, dia dapat menyelesaikan semua masalah manusia. Kalau Islam selesai. Kata orang-orang al-Islam wal hal. Islam itu merupakan penyelesaian. Ini kita kena yakin. Yakin pasti macam tu. Sebab Allah dia menciptakan kita, maka dia telah menyediakan menu yang lengkap. Bagaimana menyelesaikan masalah kita? Kita boleh kata proton, kita pakai menu rendah. Mana boleh? Otak tu dah tetap. Allah Ta'ala menciptakan kita, dia ada panduan, dia ada undang-undang, teruskan untuk kita pakai undang-undang lain. Mana boleh? Otak. Sebab itulah, kenapa banyak sekolah harapan lah tuan-tuan? Sekolah harapan? Tak selesai lah tuan-tuan. Buat sekolah, bukan tak selesai tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak ikut peraturan yang Allah Ta'ala kata ni tuan-tuan, ada dalam Quran. Jazaan bima kataba nakala min Allah, yang berkaitan dengan mencuri, balasan kepada orang mencuri ini nakala min Allah, sebagai suatu perkara yang menakutkan manusia. Amaran daripada Allah. Orang takut tengok undang-undang dulu, orang tidak boleh mencuri. Kalau undang-undang yang berkaitan dengan zina ni tuan-tuan samalah juga. Wal yakad azabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Kita nak jatuhkan undang-undang hudud ni tuan-tuan, orang kena rejak, orang kena sebab perbuatan, orang tengok apa jadi, orang rasa takut apa turun. Tapi kalau setakat RM3,000, wilayah tuan-tuan RM5,000, RM5,000 tuan-tuan, apa nak berumurnya? Income saya sebulan pun dia kata RM30,000 lah, dekat RM5,000 tu dia kata operator dengan gaji saya. Apa nak ini tuan-tuan? Tak selesai masalah. Sebab itu tuan-tuan, bermakna kalau kita kembali kepada keyakinan dia kata Islam yang tak selesaikan masalah, insya-Allah masalah kita dapat diselesaikan tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala menciptakan manusia, dialah juga yang menurunkan undang-undang dan dialah yang mengetahui apa yang baik bagi kita. Tapi ialah kita tak kena fikirlah orang Cina, orang India tuan-tuan. Orang Islam kita pun masih duduk. Bolehkah? Macam tu tuan-tuan. Duk agak-agak lagi. Keyakinannya tuan-tuan tak ada. Pasal pasal kata Islam ni merupakan percaya kepada segala masalah manusia. Baik. Yang keduanya tadi tuan-tuan, Islam mensyaratkan syarat yang ketat.
pernah berlaku sama Umar. Umar tak jatuh hukuman orang yang mencuri. Sebab apa? Sebab zaman tu zaman kemarau panjang. Orang terpaksa dah nak makan, tapi dekat mencuri pun mencurilah. Oleh kerana ada syubhat, ada ketenaran, undang-undang hudud ni tuan-tuan tidak dijatuhkan di zaman Umar. Macam itulah juga zaman kita, kalau ada ketenaran pun tak jatuhlah. Cuma kena asal lah dulu. Kerana asal pun tak boleh. Bukan masalah ya, nanti takut-takut ada orang yang mengaku kata saya ni berzina. Dulu ada orang mengaku. Ada perempuan mengaku, dia telah pun terlajak, dia kata saya minta saya ni dihukumkan dengan undang-undang Allah. Moga-moga ia adalah merupakan penebus dosa saya, kifarat terhadap dosa saya. Sebab ada hadis yang mengatakan orang-orang yang mencuri, melakukan zina, melakukan kesalahan yang semua tuan-tuan, kemudiannya dia dijatuhkan hukum oleh Allah semasa di dunia, maka hukum itu tuan-tuan merupakan kifarat terhadap dosa. Itu perempuan yang dia baca hadis ini, dia nak jadi kifarat dosanya, dia minta supaya dijatuhkan undang-undang ikut undang-undang Islam. Maka masjid pun jadi jatuh dosa, maka syariah pun jadi jatuh. Tak. Kalau mahkamah syariah masih boleh jatuh pun lagi, kadang-kadang bincang, email buat apa sudah. Dapat apa recommendation pula. Boleh bincang kata, boleh bincang dulu. Bincang, bawa-bawa, ada nasihat-nasihat yang berlatak. Tak apalah saya ampunkan. Tak ada. Ini tuan. Zaman kita ni tak boleh ampun tuan. Undang-undang Allah Ta'ala boleh ampun dalam kita ni tuan. Hebat. Oh, hebat lah kita. Wallahualam apa nak jadi kita tuan. Ini negara kita lah, Malaysia kita tuan. Wallahualam. Baik. Jadi tuan-tuan, bukan senang. Dia ada syarat-syaratnya yang sah. Ringkasnya tuan-tuan, yang dikatakan hudud ini dia merupakan satu undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syekh kita yang sekarang kita mengenai tuan-tuan, dia juga merupakan seorang syekh yang membaca, ia mengetahui tentang undang-undang di negara Islam. Di antaranya dia sebut tentang undang-undang di Saudi. Dia kata Saudi itu memang buat undang-undang hudud. Alhamdulillah. Di Mekah itu kita tengok waktu orang sembahyang, dia tinggal kedai orang tak curi pun tuan. Tu kesannya, sebagai kesannya. Kalau kita pergi buka pun apa orang tak curi ditutup itu ni ada orang curi pun. Ini kesan tuan, sebagai undang-undang hudud. Kalau jemaah pagi hari itu tuan lepas subuh, cepat-cepatlah kita ke kawasan tempat orang dijatuhkan hukum. Pokok boleh tengok. Mana tahu pokok bila boleh tengok orang kena hukuman zina, kena hukuman potong tangan, kena hukuman membunuh, kita boleh tengok di situ. Dilaksanakan di situ, kita boleh tengok. Jadi kita takut orang tak mencuri. Boleh buka kedai biasa boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Saya tertinggal satu beg sekali dengan tiket terbang. Tak hilang pun tuan-tuan. Cuma saya tak jumpa malam tu, besok harinya tak ada balik lah. Lepas lah kawan-kawan ingat saya tuan-tuan, tak balik saya. Terpaksa tukar hotel. Cari sampai pukul 2 pagi, tak jumpa tiket terbang saya. Besok pukul 8 pagi, anda dah nak ke airport. Apa nak buat tuan-tuan? Tak ada cara dah, buat apa? Nak minta ke siapa lagi tuan, minta ke Allah. Sebab kita di depan Kaabah, kita di tanah haram, tempat yang mustajab berdoa, tempat yang mustajab doa. Minta. Masuk-masuk lama-lama lagi tuan-tuan, duduk lama-lama doa. Lepas jemaah, tak ada lagi, tak dapat lagi tuan-tuan. Lepas asal, hari jemaah pun tuan. Lepas asal tuan-tuan, keluar-keluar rupanya Allah Ta'ala tu menghargai. Lalu satu kedai tuan-tuan, keluar-keluar kedai, orang tu tengok saya, dia kata, mari dia panggil orang Malaysia. Saya pun boleh tengok, dia kata, dia buat kat saya. Kurangnya dia nak tunjuk kata ada beg saya. Allah, saya pun kita ada beg, dia kata ada. Dia pun tarik dalam kain dia, kain kedai baju. Setelah itu, dia tunjuk dia keluar. Ni ya, dengan aku. Alhamdulillah tuan-tuan, tiket sebarang saya ada, semua barang saya ada, tak hilang pun tuan-tuan. Ni tuan-tuan, menunjukkan kata Makkah Mukarramah.
tempat mustajabud doa. Cuma kita baca doa lagi. Ada hikmahnya. Kalau saya balik cepat, saya tak ulama sana. Ini tempat yang mulia. Patutnya di ulama lah. Kenapa? Setelah kabut nak balik sangat. Ini contoh sedikit balik lah. Ini ada hikmah masing-masing tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau balik cepat tuan-tuan, mungkin selama ni sibuk kawan-kawan ramai. Tak ada nak baca Quran. Tapi dah tambah dah 5 hari lagi, seminggu lagi tuan-tuan duduk seorang-seorang. Tak ada tempat lama-lama. Tentu dia orang ambil lama sikit. Baca Quran pun dapat khatam tuan-tuan. Itu hikmah tuan-tuan. Boleh berfikir tuan-tuan. Cara-cara ya Allah Ta'ala nak bagi kepada kita tuan-tuan. Jadi dia sebut di sini tentang Kerajaan Saudi yang melaksanakan hudud. Ada kesan-kesannya. Yang kedua tuan-tuan disebut juga tentang Pakistan, Sudan dan beberapa negara termasuklah Nigeria. Juga dikata wahda wilayah Malaysia, salah sebuah dikata kerajaan negeri di Malaysia. Kelantan tuan-tuan. Dia tak sebut namanya, dia Kelantan dia kata. Begitu juga di Iran dikata allati nassat qawaninuha 'ala al-hudud asy-syar'iyyah wa tamma al-iqab al-fi'li laha min nahiyat al-waqi' fi al-kitab wa tamma ta'liquha ba'da 'ahdi Nubayr fi Sudan wa tamma ta'liquha aidan fi Iran wa India. Dia kata semuanya hak Indonesia tu dia kata mula tu dah nak buat tapi terpaksa ditanggungkan. Tak boleh buat lah. Sebab apa ni lah, kerajaan negeri saja, bukan kerajaan besar. Dia ada kaitan semua tuan-tuan. Adalah halangan-halangannya yang banyak. Baik. Bermakna Syekh ni seorang Syekh yang mengkajilah, dia tahu tentang keadaan-keadaan negara Islam. Ada pun dikata negara-negara yang lain yang banyak lagi dia kata. Tak ada pun dia kata dalam negara-negara itu usaha dia kata untuk mendaulat kembali hukum tersebut dia kata. Sikit sangat dia kata. Tapi yang pentingnya tuan-tuan kita kena pegang, hudud itu adalah merupakan satu hukum Allah dan kita ni kena berusaha kembali untuk mendaulatkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan hudud itu merupakan satu cara yang boleh selesaikan masalah yang berkaitan dengan jenayah agama, yang jenayah membunuh, jenayah yang berkaitan dengan mencuri, jenayah khazaf, jenayah zina, merokok dan sebagainya. Jadi orang takut. Jadi waktu orang takut ni tuan-tuan, orang tidak akan melakukan perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Masyarakat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah satu soalan yang kita baca pada malam ini yang berkaitan kaifa tutabaq syariah fi zalika al-'asr al-hadith. Bagaimanakah kita melaksanakan syariat di zaman moden ini? Yang kita tahu syariat ini bukan hudud saja, semua syariat lah. Bermula daripada yang sekecil-kecilnya kepada yang besar-besarnya. Syariat adalah agama dalam diri kita, dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, tinggallah dalam negara kita. Soal-soal yang kecil tinggallah kepada soal yang besar. Kena buatlah. Yang keduanya, wa madza tumathil al-hudud fi qada'i al-jinayat fi syariah al-islamiyah min hajm syariah al-islamiyah. Bagaimana kedudukan hudud? Jika kita nak tengok dalam kedudukan jenayah syariah Islam itu, kita katakan dia adalah merupakan suatu kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh orang Islam. Jadi orang yang berzina, orang mencuri ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut sebagai azlani. Allah Ta'ala menyebut sebagai azlani. Dia ada alif dan lam. Orang yang berbahasa Arab ni tuan-tuan, dia faham alif lam ni tuan-tuan. Alif lam ni ada di antara ulama-ulama yang memberi makna kata alif lam ni dia membawa makna ketagih. Iaitulah boleh dikatakan penzina yang ketagih berzina, pencuri yang ketagih mencuri. Dia ada makna ketagih. Sebab perkara ni tuan-tuan, orang takkan buat, orang takkan mencuri, orang takkan berzina tuan-tuan. Apabila dia berzina juga, lepas tu dia akan ketagih. 1, 2, 3. Mencuri macam juga. 1, 2, 3. Dia akan jadi ketagih. Jadi oleh kerana sifat ni tuan-tuan, sifat yang mulazim dalam bahasa Arab, yang melazimi orang tu, maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan hukum yang keras
dipotong tangannya, dikenal hukuman sebabnya satu rokat. Jadi ada makna sekali ni tuan-tuan. Tapi kalau buat sekali, kena redam tuan, kena hukum. Nasib dia lah tuan. Itu nasib lah tuan, apa dia tak petik. Tapi hakikatnya, dia masih ada tuan. Orang ni dia tidak akan mencuri, kecuali dia memang mempunyai sifat tapi tak mencuri. Ataupun kalau dia mencuri sekali, selalunya dia akan membawa kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Begitu juga tuan-tuan berzina sekali, kedua kali dan seterusnya tuan-tuan. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia mengenalkan suatu hukuman yang berat. Dia kerja sampai selama. Dan hukuman zina ni tuan-tuan kalau ikut, dia bukan saja dikatakan sebagai hukuman untuk umat Islam saja. Dia juga merupakan hukuman untuk umat dan hidup. Dikerja sampai mati ni tuan-tuan, hukuman yang ada dalam syariat Nabi Musa, ada dalam syariat agama Nabi Isa alaihissalam. Ini tuan-tuan, zina ni tuan-tuan, semuanya dikeji. Di zaman Nabi ni tuan-tuan, ada orang Yahudi yang telah melakukan perzinaan, lelaki dengan perempuan. Sama-sama orang Yahudi dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya orang Yahudi, ni, dua orang ini, kamu semua orang Yahudi macam mana ni nak buat ni? Apa ayat ada dalam syariat kamu, wahai orang-orang Yahudi yang berada di Madinah? Mana ada kitab kamu? Mereka pun bawa kitab Taurat, baca. Sebelum tu mereka kata kepada Nabi, kami ni, kalau ada orang yang berzina di kalangan kami akan conteng mukanya dengan arah hitam. Kami akan bawa dia naik kenderaan keliling bandar ni, tuan-tuan perkenal dia kepada orang. Bagi tahu ni orang ni telah pun berzina. Ini tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang berzina. Nabi tanya mereka, apakah yang demikian itu tersebut dalam kitab kamu? Mana dia kitab kamu? Tolong kamu baca. Mereka pun baca kitab Taurat. Dia pun baca. Sampai ayat tuan-tuan yang berkaitan dengan rejam tu. Kata raja kalau mati tu, ayat tu, orang yang baca kitab tu ditutup dengan tangannya. Kita kalau kita tak tahu kan, pokok Islam tutup juga sesuatu pembacaan. Ayat ni kita langkau kita. Ayat ni dengan kita baca, kita langkau. Lama-lama orang Yahudi tu, dia tutup dengan tangan, dia langkau ayat lain lah tuan. Ini berlaku zaman Nabi. Kebetulan, ada seorang sahabat Nabi waktu itu, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, dia merupakan seorang alim dulunya daripada kalangan ahlul kitab. Kemudian dia masuk Islam. Zaman kita pun ada kan, Padri yang alim dalam agama Kristian masuk Islam, Sultani yang alim dalam agama Hindu tuan-tuan dia masuk Islam. Jadi zaman Nabi pun ada juga seorang pendeta agama Yahudi, agama Nasrani yang alim masuk Islam. Salah seorang mereka ni tuan-tuan namanya Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, engkau tengok tangan orang tu. Tengok tangan dia. Dia tutup tu, dia tak baca. Lalu kata Nabi, wahai orang Yahudi, angkat tangan kamu, baca tu. Apa yang dibawa tangan kamu? Jadi apabila Nabi pukul dia baca, barulah dia baca, dia kata, rupanya ayat itu ayat yang berkaitan dengan undang-undang rejam terhadap apa ni tuan-tuan, terhadap orang-orang yang berzina kalau melakukan zina menurut syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa jadi lepas itu Nabi Muhammad SAW pun menjatuhkan, dikenalkan undang-undang rejam sampai mati terhadap lelaki dan perempuan daripada kalangan orang Yahudi yang berzina. Kata Abdullah bin Umar, dia kata, aku dia kata waktu itu masih budak lagi. Aku dia kata salah seorang dia kata yang ambil batu, yang meloncat dia kata mengejar lelaki Yahudi dan perempuan Yahudi tersebut. Ini hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia menceritakan balik terhadap apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi moga-moga yang itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang kuat itu tuan-tuan diperkenalkan di saya sendiri. Allahumma fa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.